Anwar akan menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri untuk memohon darurat. Dan Anwar akan hilang jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Jadi apa yang dilakukan oleh Anwar ini, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak ini adalah untuk memastikan satu keadaan kecemasan berlaku, iaitu darurat untuk mengekalkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi sekarang ini mereka sedang merangka, menyusun dan hanya menunggu masa saja untuk spark isu perkauman yang akan menyebabkan kekecohan, dan akhirnya Anwar akan menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri untuk memohon darurat. Jadi saya sekejap malam ni saya nak bagi tahu dengan semua, saya harap kita semua jangan masuk perangkap ini. Kalau ada isu ataupun video ataupun artikel ataupun apa saja yang cuba mencetuskan isu perkauman Melayu, Cina dengan India, jangan involve, jangan engage, jangan masuk komen. Kalau ada apa-apa perhimpunan yang bukan daripada kepimpinan parti, seperti kenyataan daripada Tuan Guru ke Tan Sri Budi Yassin ke, jangan turun, jangan terlibat, jangan involve. Sebab apa? Mereka dah sangat terdesak. Dan untuk makluman juga, di Sabah dan juga di Sarawak, ramai yang dah bercakap bahawa untuk segera menarik sokongan daripada kerajaan pusat. Ini berkaitan dengan isu amalat. Seperti mana yang kita tahu, kenyataan daripada salah seorang adun di negeri Sabah telah membangkitkan isu amalat, yang mana Anwar Ibrahim telah membuat perjanjian tanpa berbincang dengan Sabah dan Sarawak, negeri-negeri Borneo. Jadi itu juga satu perkara yang besar, yang mana sekarang ini di Sabah dan Sarawak ini sedang bergerak untuk menuntut supaya GPS, DRS menarik sokongan daripada kerajaan Madanon hari ini. Jadi guys, Anwar sekarang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang tertekan. Kita dah bincang banyak dah. Bila orang terdesak, tertekan ni, dia akan buat apa saja. Jadi kita jangan involve, jangan engage. Kita tunggu kerajaan Anwar ni tumbang. Jadi kalau lepas ini apa saja Anwar nak buat, kalau kita tak engage, kita tak involve, tak ada lah. Dia tak boleh nak buat darurat. Sebab apa saya cakap darurat? Sebab Anwar ni dia bukan bodoh. Dia tahu, dia tahu dia tak kuat, dia tahu dia ni lemah. Dan keputusan PRN tempoh hari, dia nampak bahawa memang dia ni tak akan kekal lama. Jadi cara untuk dia kekal adalah dengan melaksanakan darurat. Jadi nak darurat apa? Nak buat darurat apa? Covid tak ada. Jadi apa darurat nak buat? Jadi sebab itulah kalau kita tengok kenyataan Anwar Ibrahim ni, dia banyak bermain isu-isu yang berkenaan dengan kaum dan juga agama. Termasuklah kenyataan terbaru, dia minta untuk mengambil tindakan tegas terhadap penunggang agama. Padahal dialah penunggang agama. Tapi dia nak tuju kepada PAS. Sebab itulah dia melibatkan PAS ni ekstrim, PAS ni Taliban, gelombang hijau dan sebagainya. This is Anwar. Dia sekarang Perdana Menteri, dia tak nak hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. Korang boleh bayangkan, Anwar Ibrahim ni dulu timbalan Perdana Menteri. Bila dia hilang jawatan, dia buat reformasi, dia buat rusuhan. Itu Anwar Ibrahim waktu dia timbalan Perdana Menteri. Sekarang ni dia Perdana Menteri, dia tak ada sokongan, dia hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. Korang boleh bayangkan apa yang Anwar Ibrahim akan buat. Jadi kita jangan involve, jangan engage. Biarkan dia nak melalak seorang-seorang. Bulan 8 ni insyaAllah guys, Anwar akan hilang sokongan majoriti ahli parlimen. Ahli parlimen akan tarik sokongan tak ada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim akan jatuh. Jadi apa saja yang Anwar buat, kalau kita tak involve, kita tak engage, gagal. Dia nak ajak orang musuh pun orang tak akan musuh. Dia ajak orang untuk pertahankan dia pun orang tak akan pertahankan dia. Biarlah dia dengan anak-anak papa dia je yang berguling-guling atas jalan raya. Kita jangan terlibat. Jadi ini masih penting kepada semua. Berhati-hati dalam 2-3 hari ni, berhati-hati. Dan aku nak minta juga, tolong bagi tahu dengan influencer, tiktokers, semualah rangkaian-rangkaian kita, sahabat-sahabat yang selalu bercakap macam aku ni, bercakap dekat TikTok ke, cakap kat muka buku ke, cakap dekat Tube ke, jangan mengulas apa-apa isu berkaitan dengan rusuhan kaum 13 Mei. Jangan mengulas apa-apa isu yang berkaitan dengan nak angkat senjata dan sebagainya. Jangan. Sebab sekarang ini mereka mungkin boleh jadikan modal untuk mencetuskan kekecohan ini. Seperti mana yang pernah berlaku di Kuil Sifil dulu, mereka sengaja kerik benda tu supaya havoc antara Melayu dengan India. Tetapi kecekapan pihak polis akhirnya menyebabkan benda itu tak merebak, tak besar, tak jadi besar. Jadi berhati-hati. Dan hari ini juga telah didedahkan berapa jumlah
adun di negeri Selangor, yang mana dominasi kerajaan negeri Selangor ini adalah didominasi oleh DAP. Didominasi oleh DAP, sama seperti mana sebelum 13 Mei 69. Boleh pergi tengok balik, pergi kaji. Sama macam mana 1969 dulu. Perkara yang sama juga waktu itu 14-14. But kali ini DAP adalah dominasi dalam kerajaan negeri Selangor. Jadi guys, berhati-hati. Ada usaha sedang cuba digerakkan untuk mencetuskan ketegangan kaum. Sebab apa? Mereka terdesak, takut hilang jawatan. Jadi darurat adalah jalan terakhir untuk Anwar kekalkan kuasa ini. Jadi kita berhati-hati, jangan engage. Biarlah Anwar ditombang tanpa sebarang rusuhan. Kita berpolitik dengan bijak, cermat, bijaksana. Itu yang paling penting. Jadi saya rasa setakat tu je lah mesej saya untuk malam ni. Apa pun, terima kasih. Walaupun last minute, 15,000 juga banyak dekat TikTok, dekat Facebook apa semua. But ni mesej tak ada visi malam ni. Tolong sampaikan dengan kawan-kawan yang lain. Fokus kita adalah untuk memastikan kerajaan ditombang. Biar ahli parlimen yang buat kerja. Ahli parlimen akan bertindak. Dan tahniah kepada seluruh pengundi-pengundi yang tempoh hari telah pun menunjukkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Walaupun 70% saja orang Melayu keluar mengundi, tetapi itu adalah kemenangan kita bahawa satu referendum rakyat telah dihantar isyarat kepada ahli parlimen untuk segera bertindak menarik sokongan daripada kerajaan Madanon. Dan kita tunggulah sikit lagi. Ni Ogos, ini 14 hari bulan. 31 bulan Ogos kita akan merdeka daripada kerajaan Madanon. Ingat guys, 31 Ogos bulan kemerdekaan kita bulan ni, kita merdeka daripada kerajaan Madanon. InsyaAllah. Okey guys, apa pun terima kasih. Ingat, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi. Ini zaman kita, ini masa kita. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.